Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua di hari Khamis Barokah ni? InsyaAllah Solihah doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa tenang, bahagia dan ceria di samping keluarga yang tersayang, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solihah punya link page live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Solihah hari yang ke-55 pada sesi tahun 2021. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Pasti ada tujuannya. InsyaAllah kita dengarkan sebentar lagi. Okey, hai Reha, hai Nadia, hai Kak Mas, hai Kak Ba'yah, hai Syazana. Okey, thank you bersama dengan majlis ilmu pada petang ini, insya-Allah. Okey. Okey, ingatkan pakai tudung gol. Tudung gol tu nanti ada event. Okey. Selingan. Okey. Jom kita sama-sama berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Hai, waalaikumsalam. Ummi Afan Kalisha Umaira. Hai Bi Hasnah. Okey, berbalik kepada tajuk kita pada hari ini adalah tujuan Allah menciptakan manusia. Apakah tujuan Allah ciptakan kita? Okey, saya akan share dengan anda. Okey, tujuan Allah menciptakan manusia pada hari ini adalah kerana mahu manusia mengabdikan diri kepada Allah dan mengimarahkan bumi Allah. Sebab itu Allah ciptakan manusia ni ada fungsinya di muka bumi ni. Bukan saja-saja kita hidup dekat dunia ni hanya just nak makan, nak tidur, nak bersenang lenang, nak berehat. No. Sebenarnya lebih kepada tujuan untuk kita memakmurkan bumi ini. Tujuan kita untuk beribadah. Tujuan kita adalah untuk menyebarkan kebaikan, amar makruf dan nahi mungkar. Sebab tu bila kita hidup dekat dunia ni, pastikan kita sentiasa melakukan kebaikan, sentiasa mengajak orang buat baik, sentiasa berpesan-pesan dengan kebenaran. Kalau kita nampak kawan kita buat salah, kita tegur, kita nasihat dengan cara yang berhemah. Dan sebab itu Allah jadikan manusia ni supaya manusia semua ni saling bersilaturahim, supaya semua manusia saling berhubung antara satu sama lain dan saling melengkapi antara satu sama lain. Allah ciptakan ada perempuan, ada lelaki. Allah ciptakan ada kaya, ada miskin. Allah ciptakan pelbagai jenis manusia di muka bumi ni, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai kaum di muka bumi ni, supaya kita ni dapat mengimarahkan bumi Allah, supaya kita ni boleh jadi manusia yang bermanfaat. Sebab tu Allah ciptakan manusia pada hari ini supaya kita boleh kenal kawan kita, supaya kita boleh kenal family kita, supaya kita boleh kenal rakyat Malaysia ni macam mana dan rakyat luar negara macam mana. Sebab tu Allah ciptakan manusia pada hari ini. Dan selalu kalau kita pandang pada sudut akhirat, sebab tu Allah ciptakan syurga dan neraka. Allah ciptakan syurga dan neraka sebab manusia ni ada pelbagai jenis. Orang yang beriman akan ditempatkan di dalam syurga, dan orang yang melakukan dosa dan maksiat akan dihukum dahulu di dalam neraka. Sebab tu ada syurga dan neraka. Sebab tu Allah cipta manusia pada hari ini supaya mereka boleh memilih jalan hidup masing-masing. Ada orang memilih jalan hidup untuk jadi seorang yang baik, yang soleh, yang beriman. Ada orang yang memilih untuk menjadi seorang yang selalu buat dosa, selalu buat maksiat. Padahal dia tahu
apa yang dia buat tu adalah dosa, apa yang dia buat tu adalah bersalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kenapa dia masih buat? Sebagai contoh, perompak, dia tahu kerja dia yang dibuat setiap hari tu adalah haram, adalah berdosa besar. Tetapi kenapa dia tak insaf? Kenapa dia masih buat? Adakah dia tak yakin adanya syurga dan neraka? Sebab tu Allah ciptakan manusia ni, ada manusia yang ditugaskan sebagai da'i, sebagai ustaz, sebagai pendakwah, di mana mungkin pada masa silam kisah seseorang tu sangat tragis, di mana dia suka buat maksiat. Tapi itu bukan pengakhiran dia. Pengakhiran dia, wallahu alam, Allah yang tentukan. Mungkin satu saat Allah akan bagi dia hidayah. Mungkin satu saat dia akan berubah ke arah kebaikan, lebih baik daripada diri kita sekarang. Sebab tu, kita tak layak pun nak judge sesiapa. Sebab hidayah Allah ni akan sampai pada bila-bila masa. Sebab tu, tugas manusia dihidupkan pada hari ini adalah kerana kita nak ajak orang buat baik. Mungkin kita tengok kawan kita ni masih buat dosa, masih buat maksiat. So, apakah peranan kita? Sebab tu Allah jadikan kita dekat dunia ni supaya kita boleh menjadi da'i, kita boleh berperanan sebagai khalifah di muka bumi ni, supaya kita boleh tegur dia, supaya kita boleh ajak dia untuk melakukan kebaikan, berubah ke arah yang lebih baik. Itu peranan manusia. Bukannya bila kita tengok orang buat salah, bukannya bila kita tengok orang buat silap, kita lagi menghukum dia, kita tak nak support dia, kita terus mendownkan dia. Tugas kita sebagai manusia adalah tarik tangan dia. Tarik tangan dia, ajak dia buat baik, ajak dia pergi masjid, ajak dia solat, ajak dia berzikir, ajak dia untuk banyakkan mengaji. So, inilah peranan manusia. Sebab tu Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, hendaklah kita saling berpesan-pesan. Hendaklah kita saling menyebarkan kebaikan. Inilah namanya dakwah. Dakwah dengan kata-kata, dakwah dengan penulisan, dakwah dengan ceramah dan sebagainya. So, konsep dakwah pada hari ini sangat-sangat meluas. Contoh macam Ustaz Abid Liu, dakwah dia adalah dia pergi dari satu tempat ke satu tempat dan dia suka dakwah yang street dakwah, iaitu dakwah di jalanan. Dia akan cari orang-orang yang susah, dia akan cari orang-orang yang perlu untuk dia bantu. Itu dakwah Ustaz Abid Liu. Tetapi kita pada hari ini, jangan kita menolak dakwah hanya kerana kita beranggapan aku perempuan, aku tak boleh keluar macam Ustaz Abid Liu tu, suami tak bagi, aku kena jaga anak. Kita kena besarkan mindset kita, dakwah ni adalah skopnya meluas. Even kita posting ayat-ayat dakwah, ayat-ayat Islamik, ayat-ayat posting yang berbentuk untuk makanan rohani di media sosial, itu pun dakwah. Sebab tu kita jangan bagi alasan untuk kita terus berbakti dan juga bermanfaat kepada manusia lain. Tugas dakwah adalah tugas semua manusia. Tugas dakwah adalah kewajipan semua manusia. Dalam Al-Quran, Allah sendiri telah berfirman, "Wahai manusia, engkau ditugaskan semuanya untuk berdakwah. Berdakwah di muka bumi ini. Jangan abaikan dakwah, kerana kalau kita abaikan dakwah, Allah akan hukum kita di hari akhirat kelak. Kerana hukum dakwah adalah wajib. Wajib ke atas kita semua umat Islam. Tak kiralah kita dakwah kepada anak-anak ke, kita dakwah kepada family kita ke, kita dakwah kepada jiran-jiran kita ke, kita dakwah kepada anak-anak murid ke, itu adalah dakwah. Dakwah adalah menyampaikan sesuatu kebaikan dan menyeru ramai orang untuk mendapat manfaat daripada apa yang kita cuba nak sampaikan. Macam cikgu di sekolah. Cikgu mengajar dan mendidik anak-anak murid di sekolah. Itu juga dikatakan dakwah. Sesuatu apa sahaja yang di-sharing, yang dikongsikan untuk mereka, selagi mana ia bermanfaat dan memberi kebaikan, itu adalah dakwah. Dakwah maksudnya mengajak, menyeru ramai orang untuk turn back to Allah. Mungkin sebelum ni kita tak jaga solat, kita tak pernah mengaji. Tetapi asbab kerana dakwah dan penulisan Puan Nora Yusof dalam buku FTR, kita dah mula terdetik dekat hati kita untuk berubah. Kita dah dapat dah keajaiban, kita dah dapat dah kesan daripada beramal dengan zikir-zikir, dengan banyak jagakan amalan marketing langit, dan Alhamdulillah kita pun nak teruskan diri kita dengan dakwah. Sebab tu tujuan manusia Allah ciptakan pada hari ini sangat banyak tujuannya. Kita nak laksanakan tugas kita sebagai manusia, sebagai ibu, sebagai isteri pun perlu ada ilmu.
Sebabnya dakwah itu penting adalah kerana nak tarbiyah diri kita. Tarbiyah diri kita menjadi lebih baik daripada sebelum ni. Sebelum ni kita tak tutup aurat, tetapi Alhamdulillah kita sekarang dah mula jaga aurat. Kita dah mula dah cakna bab keberkatan. Keberkatan dalam hidup, kita dah mula belajar. Asbab kita join circle-circle yang positif. Asbab kita ada guru. Asbab kita leader yang selalu tegur dan selalu berpesan ke arah kebaikan. So semua tu adalah antara hubung kait antara kita dalam satu kelompok jemaah di muka bumi ini. Dan kita memang umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad adalah manusia dan hamba yang patuh pada perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Allah jadikan kita manusia ni banyak sangat tugas kita. Tugas kita nak mendidik anak, tugas kita nak mendidik tim kita, tugas kita nak mendidik suami atau isteri kita. Macam suami, tugas suami adalah memimpin isterinya. Tugas suami adalah menjadi ketua keluarga. Dan tugas ketua pemimpin negara, rakyat adalah pemimpin hendaklah berlaku adil, hendaklah berlaku saksama dan juga hendaklah menjadi seorang pemimpin yang sangat-sangat mengambil berat hal rakyat. So itulah tugas kita. Manusia diciptakan di muka bumi ni supaya tiada peperangan, supaya semuanya saling bersatu padu, tiada pergaduhan, tiada masalah gejala sosial yang sangat-sangat menyakitkan. Pada hari ini kan kita tengok banyak sangat kes dadah, kes kes pendedahan aurat, kes gejala sosial, kes rokok lagi dan macam-macam lagi. So dekat sini kita haruslah memainkan peranan yang penting sebab Allah telah memberikan kita amanah. Amanah untuk saling menegur, saling mendidik, saling mengajar antara satu sama lain. Bukan kita anggap tugas pendidik tu hanyalah guru seorang. No. Tetapi tugas mendidik ni adalah diri kita masing-masing. Kita didik diri kita dengan acuan yang betul, insya-Allah anak-anak kita pun akan ikut terdidik. Kalau kita rasa letih, kalau kita rasa penat, kita rehat sebentar and then teruskan perjuangan hidup ni sehinggalah ke akhirnya. Sebab manusia ni tidak akan terputus amalannya melainkan 3 perkara, iaitu doa anak soleh-solehah. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat yang disebarkan. Dan yang ketiga adalah sedekah amal jariah kita. So adakah kita dah memenuhi kriteria ketiga-tiga ni? Banyak kan? Manusia banyak sangat tugasnya. So kenapa kita masih lagi nak bagi alasan? Masih lagi nak bagi alasan kita tak mampu nak buat apa-apa setiap hari? Nak posting, nak iklan, nak update dekat Facebook pun malas. Nak update dekat status WhatsApp pun malas. So apa lagi alasan yang kita nak beri kepada Allah? Di hari akhirat kelak apa yang kita nak jawab di hadapan Allah? Kenapa kita tak terus menjadi manusia yang bermanfaat? InsyaAllah kalau kita jelas kenapa kita dihidupkan pada hari ini, insya-Allah kita akan takut nak buat dosa. Kita akan rebut pahala banyak-banyak. Kita akan tambah amal kita banyak-banyak. Kita akan buat kebaikan sahaja. Tetapi itulah normalnya manusia. Manusia selalu kalah dan berbolak-balik dengan iman yang seringkali naik, turun, turun, naik. Dan insya-Allah semuanya adalah berbalik kepada hati kita. Kalau hati kita bersih, hati kita clear, hati kita jelas dan kita selalu repair hati kita, kita kelorok hati kita, insya-Allah segala-galanya akan mudah dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita risau hal rezeki yang bukan di tangan kita, kerana Allah telah berjanji rezeki manusia setiapnya telah terjamin oleh Allah. Ada yang dapat rezeki asbab anak, ada yang dapat rezeki asbab suami atau isteri, ada yang dapat rezeki asbab kerana dia seorang yang bersyukur, ada yang dapat rezeki asbab dia seorang yang bertenang dan berusaha. So jalan rezeki Allah ni tersangatlah luas. Selagi mana kita berusaha setiap hari, selagi itulah kita akan dapat rezeki. Tetapi andai hari ini kita malas, kita tak nak berusaha, kita terus mengharapkan orang lain, kita harapkan rezeki turun dari langit tanpa berusaha, kita silap besar. Sebab Allah memandang setiap usaha kita. Allah memandang setiap apa yang kita lakukan pada hari ini. Man jadda wajada wa man zara'a hasada.
Siapa yang berusaha, pasti dia akan dapat hasilnya. Tetapi orang yang tak berusaha, dia tak akan dapat hasilnya. Itu sahaja kaitan rezeki. Allah lihat apa yang kita usahakan. Adakah satu hari kita ni kita banyak tidur? Ataupun adakah satu hari ni kita banyak termenung tanpa perlu buat marketing langit, marketing bumi? Kita cek satu persatu. Mungkin marketing langit kita, hubungan kita dengan Allah kurang. Solat kita tak jaga. Kita solat lewat-lewat. Kita tak pernah bayar zakat. Kita tak pernah bersedekah kepada orang. Sebab itu pintu rezeki susah nak terbuka luas untuk kita. Sebab kita tak tingkatkan marketing langit kita. Kita hanya just kejar keduniaan. Kita tak risau langsung rumah kita dekat akhirat. Kita tak risau langsung tentang masa depan kita dan seluruh ahli keluarga kita nanti nak menuju ke hari akhirat kelak. Kita tak risau. Tetapi yang kita risau dunia. Kita sibuk kejar dunia, lalu kita penat, kita letih, kita tak ada bekalan akhirat. Tetapi janji Allah, andai kita kejar akhirat, kita tak akan miskin langsung di dunia. Sebab kita utamakan akhirat, kita utamakan hak Allah. Kita jaga marketing langit kita, insya-Allah, kitalah orang yang akan kaya jiwa, kaya harta, dan insya-Allah kita akan kaya budi bahasa juga, insya-Allah. So, kayakan hati kita dengan amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Jangan putus asa dalam meraih kasih sayang Allah, kerana Allah tak pernah pun langsung untuk berputus asa dengan kita. Allah selalu peluk erat kita dengan Allah kirimkan ujian sebagai hadiah. Sebabnya, di sebalik ujian Allah telah janjikan hadiah yang sangat indah. Andai kita sabar, andai kita reda, andai kita hadapi semuanya dengan hati yang tenang, hati yang lapang, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat perkongsian Solehah hari ini. Solehah minta maaf andai ada salah terkasar bicara daripada Solehah. Insya-Allah segala kekurangan adalah daripada diri Solehah sendiri dan segala kebaikan hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.